Okey, seterusnya ya, ancaman komunis di Semenanjung Tanah Melayu ya. Baik, Parti Komunis Melayat ya meneruskan kegiatan mengancam keselamatan di Semenanjung Malaysia. Ya, mereka melakukan gerakan yang lebih agresif, iaitu menyerang anggota-anggota keselamatan serta orang awam. Selain itu juga komunis mengganas dengan memusnahkan segala kemudahan-kemudahan awam yang terdapat di negara kita. Jadi berbagai usaha dilakukan ya, itu kerajaan telah menubuhkan anggota pasukan-pasukan angkatan tentera bagi menghapuskan komunis ya. Antara keganasan yang dilakukan oleh komunis ini ialah pertamanya ialah melakukan pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Ya, membunuh angkatan tentera kita, membunuh orang awam ya. Ini satu kegiatan yang sangat mengerikan pada masa itu. Ya, komunis telah melakukan serangan hendap terhadap pasukan keselamatan ya, berjaya membunuh pegawai kanan polis ya, pegawai kanan polis. Ya, di mana pada 17 Jun 1968 ya, Parti Komunis Malaya telah menyerang hendap ya pasukan keselamatan di Keruh, Perak. Ya, dan di sana mengorbankan seramai 16 orang anggota keselamatan. Ya. Di Keruh Perak ni. Keruh Perak ni sekarang ni dipanggil apa? Pangkalan Hulu rasanya kan. Ya. Pada Jun 1974, ya, komunis telah menembak mati Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Ya. Pada 13 November 1975 pula, komunis telah menembak mati Ketua Polis Negeri Perak bernama Tan Sri Ko Chung Kong dan juga pemandunya di Ipoh. Nampak? Komunis ni dia sangat dah mula jadi lebih berani, lebih ganas. Dia target dia ketua polis. Bunuh ketua polis. Nampak tu dia punya keganasan yang dilakukan yang tidak boleh dimaafkan. Ya. Manakala orang awam juga mereka telah merosakkan harta benda awam. Ya. Contohnya ya, pada Julai 1969, seorang wanita telah diseksa hingga mati di Sintok, Kedah. Komunis juga memasang periuk api di sepanjang jalan Changlong, Kedah. Ya, dan jalan raya dan jambatan kereta api juga telah diletupkan. Tengok, itu antara beberapa target dia. Target komunis ni. Kenapa mereka letupkan jalan raya dan jalan kereta api? Ya, sebab itu adalah laluan perjalanan atau perhubungan masyarakat. Ya. Okey. Jadi kalau kita lihat ya di situ keganasan itu memang telah tercatat dalam sejarah negara kita. Ya. Dan kita tidak boleh sama sekali menerima komunis ini di negara kita. Kerana pahaman komunis ini dia tidak ada peri kemanusiaan. Dalam istilah yang lain, dia tidak ada hati perut. Ya. Dia cuma tahu untuk capai matlamat. Mencapai matlamatnya. Iaitu matlamatnya untuk memerintah negara, untuk menguasai negara dan seterusnya menubuhkan sebuah republik komunis. Ya. Okey. Sama seperti di negara China. Ya, sebab apa? Sebab komunis ni asal usulnya datang dari negara China. Ya. Kemudian komunis juga telah melakukan pengeboman terhadap tugu negara. Ya. Pada 26 Ogos 1975, komunis telah meletupkan tugu negara di Kuala Lumpur. Mengebom tempat awam dan ini telah menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis. Ya. Okey. Dan kurang daripada itu, kerajaan telah mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri ataupun dipanggil sebagai ISA. ISA ini adalah dia berfungsi sebagai menangkap sesiapa saja yang disyaki
cuba memporak-porandakan masyarakat, ya. Dan juga pihak keselamatan telah mengambil langkah memperkuatkan perkhidmatan perisikan untuk mengawasi kegiatan komunis. Sebab apa? Sebab komunis ni kita tak boleh tahu, tak boleh kenal. Dia bergerak di dalam masyarakat, ya. Ada yang berpura-pura menyamak. Jadi kita susah nak kenal. Jadi perlukan pasukan perisikan. Ya, mereka menumbangkan Tugu Negara. Nampak tu? Kenapa Tugu Negara yang jadi sasaran? Ya, Tugu Negara ni adalah simbol kepada kekuatan dan kehebatan angkatan tentera ataupun angkatan tentera negara kita. Kejayaan di tangan tentera menghapuskan komunis dan sebagainya. Ya. Baik, beberapa usaha dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah komunis ini, ya. Yang pertamanya ialah yang paling penting sekali ialah kerajaan berusaha melindungi rakyat dan orang awam dari ancaman komunis, ya. Tak mahu orang awam menjadi mangsa komunis. Kerana orang awam ni dia tak ada senjata dan dia tidak dilatih untuk berperang dan sebagainya, ya. Kalau diserang oleh komunis maknanya mati gitu je. Jadi kerajaan telah mengambil langkah. Langkah yang pertama ialah memperkenalkan satu strategi yang digelar sebagai strategi counter-insurgency. Counter-insurgency ataupun dipanggil COIN, C-O-I-N. Ya. Langkah ini merupakan satu usaha keselamatan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat supaya menyokong agensi kerajaan, ya. Menyokong langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan, iaitu mengadakan persefahaman antara kerajaan Malaysia, mengadakan kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan untuk melaksanakan langkah COIN ni, strategi COIN ni. Maknanya nak gabungkan semua. Bukan saja tanggungjawab menjaga keselamatan itu diletak di tangan askar atau pasukan keselamatan saja, ya. Tetapi melibatkan ahli politik, orang awam dan agensi-agensi kerajaan yang lain. Okay. Yang kedua, langkah kedua ialah mengadakan perjanjian kerjasama sempadan. Kerjasama sempadan, iaitu dengan sempadan mana? Sempadan Thailand, ya. Ya. Kerajaan bagi membenteras komunis, ya. Okey, di sempadan kebanyakan komunis ini membina kemah-kemah di sempadan Thailand, ya. Jadi kerajaan mengadakan persefahaman antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Thailand melalui satu perjanjian yang dipanggil sebagai Perjanjian Kerjasama Sempadan memerangi komunis pada tahun 1976, ya, yang diadakan di Thailand. Antara langkah yang paling utama sekali ialah membina pagar sempadan dan menjalankan operasi bersama. Maknanya buat pagar supaya komunis tak mudah untuk menyelinap masuk ke Malaysia, dan juga bersama-sama menjalankan operasi. Maknanya tentera Malaysia dengan tentera Thailand bekerjasama, ya. Satu perjanjian yang dipanggil sebagai Perjanjian Hat Yai diadakan pada 2 Disember 1989, ya, di Hat Yai, Thailand, ya, antara Parti Komunis Melaya, Malaysia dan Thailand. 3 pihak mengadakan perjanjian. Dan Parti Komunis dalam perjanjian itu, Parti Komunis telah bersetuju untuk membubarkan unit bersenjata mereka, dan ekoran daripada itu mereka bersetuju memusnahkan segala senjata api, bahan letupan dan jerangkak samar ataupun periuk api yang diletak di kawasan-kawasan di Malaysia, ya. Okey, jadi di situ dapat kita lihat bahawa usaha kerajaan untuk melaksanakan atau menghapuskan komunis ini sangatlah serius, ya, sangat banyak dilakukan usaha situ semata-mata untuk menjamin keselamatan penduduk atau rakyat, ya.
Jadi sudah semestinya lah sepanjang usaha itu banyak pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan dan ramai anggota-anggota kita, tentera kita yang terkorban, ada yang tercedera, ada yang cacat seumur hidup ya. Dan di situlah kita kena bersyukur ya, bahawa bersyukur dan berterima kasih kepada mereka kerana perjuangan mereka itu sangatlah tinggi nilainya bagi mempersiapkan kita untuk kehidupan di negara ini yang aman, damai seperti sekarang ya. Dan kita juga mestilah ya, jangan lupakan peristiwa pahit, peristiwa hitam ini, iaitu ancaman komunis di negara kita ini yang tidak sesiapa pun boleh menafikan, semuanya adalah membawa kepada kerosakan, kemusnahan dan penderitaan hidup ya. Okey, kita doakan supaya kita sentiasa dilindungi oleh sebarang ancaman ya, dalam apa bentuk sekalipun, demi keamanan dan kedaulatan negara kita Malaysia yang tercinta.